Silakan Yang Berhormat Titi Wangsa berucap selama 75 minit. Assalamualaikum, salam perpaduan. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Saya Ahli Parlimen Titi Wangsa memohon untuk mencadangkan usul menjunjung kasih kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah kerana sudi berangkat menyampaikan titah ucapan di persidangan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 pada hari Isnin 13 Februari 2023. Bahawasanya sesuatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sedemikian bunyinya. Ampun Tuanku, Patik Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia, di dalam persidangan Parlimen memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat, mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana titah ucapan Tuanku semasa membuka mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen yang ke-15. Yang di-Pertua, terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana telah memberi peluang kepada saya untuk turut serta dalam perbahasan menjunjung kasih titah di bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Di sini saya memulakan perbahasan saya dengan pantun 4 kerat sebagai mukadimah perbahasan di Dewan Yang Mulia ini. Belah rotan bertahan belian, bertata belian, sirih pinang pembuka bicara. Raja berdaulat tiada tepian, adat dikenang rakyat sejahtera. Raja dan rakyat berpisah tiada, masalah rakyat dikongsi bersama. Rakyat mengangkat institusi diraja, raja dan rakyat rasa bahagia. Datuk Yang Pertua, baru-baru ini pada hari Jumaat yang lepas, kerajaan telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi ataupun KDNK pada tahun 2022 yang telah mencatatkan pertumbuhan memberansangkan. Dan malah kalau dari segi persentage, ada yang mengatakan ianya adalah yang terpantas di kalangan negara ASEAN. Saya melihat ini adalah merupakan satu indikatif bahawa ekonomi kita telah mula membaik pulih jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Tetapi apa yang kita nak gambarkan secara realitinya untuk mendapatkan gambaran sebenar pertumbuhan KDNK ini, eloklah kalau kita dapat melihat bagaimana perkembangan ekonomi negara kita pada tahun 2017, 18 dan 19. Pada tahun 2017, 18 dan 19, kita berkembang sebanyak 5.8% pada 2017, 4.8% pada 2018 dan 2019 4.4%. Secara puratanya untuk ketiga-tiga tahun 2017, 18 dan 19 ini, negara kita berkembang ekonominya sebanyak 5%. Tetapi apabila kita berdepan dengan pandemik COVID ini, kita lihat ekonomi kita menguncup. Pada tahun 2020, ekonomi telah menguncup sebanyak negatif 5.5%. Pada tahun 2021, kita hanya pulih 3.1% berbanding penguncupan yang berlaku pada 2020. Maksudnya dalam erti kata perkembangannya, kita masih tahap negatif kerana negatif 5.5% pada tahun 2020, tetapi pada tahun 2021 kita hanya berkembang 3.1%, maka kita masih dalam lingkungan negatif. Tetapi pada tahun 2022 kita telah meningkat kepada 8.7% seperti yang disebut oleh Menteri Ekonomi pada soal jawab lisan tadi. Apa yang saya nak tekankan, kalau kita lihat 3 tahun sebelum ini,
2017, 18, 19, kita mempunyai purata perkembangan ekonomi sebanyak 5%. Tetapi 3 tahun selepas kita berdepan dengan pandemik ini, 2020, 21 dan 22, secara puratanya ekonomi kita hanya berkembang sebanyak 1.9%, iaitu daripada 5% 3 tahun sebelum pandemik dan 3 tahun selepas pandemik. Selepas pandemik kita hanya berkembang 1.9%. Ini berbanding kalau kita lihat dari segi pencapaian negara-negara jiran. Kalau kita tengok di Singapura contoh, waktu kita berdepan dalam pandemik tahun 2020, mereka hanya mengalami penyusutan ekonomi negatif 4.1%. Tetapi pada tahun 2021, mereka berkembang 76%. Bermakna dia telah cover balik dia punya negatif pada tahun 2020. Begitu juga di Indonesia. Waktu kita berdepan dengan pandemik pada tahun 2020, mereka menguncup ekonomi mereka sebanyak negatif 2.1%. Tetapi pada tahun 2021, mereka cover balik 2.1% ini dengan perkembangan ekonomi sebanyak 3.7%. Begitu juga di Vietnam. Kalau kita tengok, mereka dapat recover balik ekonomi mereka pada tahun 2021. Tetapi dalam konteks Malaysia, 2021 kita masih lagi belum recover ekonomi kita yang tertinggal atau menguncup pada tahun 2020. Sebab itu hari ini kita lihat pada tahun 2022, kita berkembang 8.7% adalah kerana efek low base growth yang kita ada pada tahun 2021 dan 2022. Walau bagaimanapun, apa yang saya nak bawa perhatian Dewan ini, Datuk Yang Bertuah, ialah trend ekonomi ini sungguh membimbangkan saya ialah apabila kita melihat trend pada tahun 2022. Kalau kita tengok daripada suku kuartal yang pertama tahun 2022, walaupun dia berkembang positif 3.8%, tetapi apabila masuk kuartal kedua, dia berkembang turun sikit tetapi masih positif 3.5%. Kemudian pada suku ketiga 2022, dia berkembang juga, tapi perkembangan ini telah jatuh kepada 1.9%, masih positif. Tapi yang membimbangkan saya ialah apabila tiba kuartal 4, kuartal 4 ini kita lihat perkembangan ekonomi kita ini sudah jadi negatif, that quarter minus 2.6. Jadi secara keseluruhannya trend yang menurun ini 3.8%, 3.5% suku kuartal kedua, suku kuartal kita 1.9%, dan suku kuartal keempat negatif 2.6%. Ini menunjukkan trend yang sungguh membimbangkan apabila kita melihat ekonomi kehadapan. Mari kita tengok apa yang berlaku yang telah difokus oleh World Bank untuk negara kita pada tahun 2023 dan 2024 dibanding dengan negara-negara di rantau ASEAN. Malaysia dianggarkan berkembang pada tahun 2023 hanya 4%. Pada tahun 2024 dia menganggarkan ekonomi kita, World Bank, 3.9%. Bermakna even World Bank foresee 2023 dan 2024 ini kita terdapat penurunan ekonomi, perkembangan ekonomi 4% dan 3.9% berbanding sebelum kita berdepan dengan COVID, 3 tahun average kita berkembang sebanyak 5%. Mari kita tengok dari segi Indonesia. World Bank menjangkakan Indonesia berkembang pada tahun 2023 4.8% dan pada tahun 2024 4.9%. Mereka berkembang, kita juga berkembang, tapi kita slower pace than them. Filipina, World Bank forecast pada tahun 2023 5.4%. 2024 5.9%. Vietnam dianggarkan World Bank mengunjurkan Vietnam akan berkembang pada tahun 2023 6.3%. Pada tahun 2024
dianggarkan berkembang 6.5%. Inilah angka-angka yang sepatutnya menjadi kebimbangan kita sebagai sebuah kerajaan untuk melihat bagaimana kita boleh reverse trend ini. Agensi kewangan dunia seperti IMF dan World Bank meramalkan ekonomi dunia akan terus perlahan, malah beberapa buah negara di rantau Asia yang telah pun mengalami penguncupan ekonomi seperti South Korea. South Korea pada tahun 2022 dia dah menunjukkan dia ada contraction dalam dia punya ekonomi minus 0.4%. Begitu juga Jepun pada tahun 2022 ekonominya berkembang minus 0.8%. Dan kedua-dua negara ini, Korea dan Jepun ini, dia juga merupakan rakan perdagangan kita yang boleh dikatakan sangat besar. Kerana kalau kita tengok kita punya total trade as a country, kita berdagang dengan negara-negara di seluruh dunia ini sebanyak 2.848 trilion. Kalau dibandingkan dengan GDP kita hanya 1.5 trilion, bermakna trade kita berjumlah lebih kurang 159% daripada kita punya GDP. Daripada 2.8% ini, kalau kita tengok Jepun trading dengan Malaysia ini, import dan ekspor 64%, Korea 4%. Kalau negara mereka ini telah menunjukkan penguncupan, sudah tentu dia juga secara tak langsung dia akan juga memberi kesan kita pada masa akan datang, iaitu 2023-2024. Inilah anggaran yang dibuat oleh World Bank dengan menggunakan statistik-statistik negara-negara yang berdagang dengan kita yang menyebabkan kita mempunyai total trade 2.8 trilion. Datuk Yang Bertuah, pertumbuhan KDNK yang lebih perlahan ini bermakna aktiviti ekonomi yang juga lebih perlahan, penciptaan pekerjaan yang berkurang dan pendapatan isi rumah yang tidak dapat menampung kos sara hidup rakyat. Ini lumrah apabila ekonomi tak berkembang, maka rakyat juga akan dapat merasakan. Tuan Yang Dipertua, celah sikit. Yang berhormat Titi Wangsa, boleh? Let me finish this program. Just to give complete nanti tanya. Datuk Yang Dipertua, The floor yang berhormat tengah berucap. Kalau dibenarkan dan silakan. Datuk Yang Dipertua, dalam konteks KDNK ini, dia juga boleh menjejaskan dari segi kedudukan pekerjaan dan pengangguran yang berlaku dalam negara kita. Ia juga sangat membimbangkan. Saya ingat waktu saya dalam sidang parlimen sebelum ini, semasa berbahas menyokong usul percaya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya pernah menguraikan statistik berkenaan penciptaan pekerjaan oleh sektor swasta yang lebih rendah daripada graduan universiti yang kita hasilkan setiap tahun. Sebagai contohnya, dari segi purata graduan yang kita keluarkan pada tahun 2018, 19, 20, 21 dan 22, on average setiap tahun kita mengeluarkan graduan sebanyak lebih kurang dalam 300,000. Tetapi peluang pekerjaan yang tercipta oleh sektor swasta sepanjang 5 tahun yang lepas, on average lebih kurang dalam 93,000. Di sinilah terletaknya betapa penting perkembangan ekonomi untuk mengatasi soal-soal pengangguran di dalam negara kita. Saya menyebut sektor swasta ini adalah kerana saya mengambil maklum bahawa dari segi sektor public sector ataupun kerajaan, mereka sudah mempunyai kaki tangan yang cukup tinggi, 1.6 juta. Sudah tentu kalau kita add into kita punya peluang pekerjaan di sektor public ini, dia sudah tentu akan memberi bebanan kepada kerajaan dari segi fiscal deficit yang kita telah berdepan pada hari ini. Jadi daripada beratus ribu graduan ini yang tidak dapat kerja dalam sektor swasta, di mana mereka pergi? Mereka ini pergi kepada tiga. Ramai daripada kita ini, kita lihat graduan-graduan kita ini, mereka ini mempunyai ijazah diploma dan terpaksa bekerja dalam bidang-bidang atau jawatan yang tidak setimpal dengan kelaikan mereka ataupun dipanggil skill related underemployment. Kalau kita tengok dari segi statistik underemployment,
negara kita mempunyai underemployed 2017 hanya 1.3 juta. Tetapi apa yang berlaku bila tiba tahun 2022, kita punya underemployed telah meningkat sebanyak 42%, iaitu mencecah 1.89 juta underemployed. Iaitu bermakna banyak graduan kita yang mempunyai qualification bekerja di bawah kelulusan mereka, kerana tidak ada kerja maka mereka terpaksa ambil underemployed. Dan ini juga tidak terkecuali pekerja-pekerja dalam sektor informal. Kita juga ada sektor-sektor informal yang mereka tidak bergaji secara bulanan, iaitu berjumlah lebih 2 juta pekerja yang membawa Grab, menjadi rider Food Panda dan bekerja sendiri di gerai-gerai, warung-warung, kedai-kedai kecil dan lain-lain lagi. Kalau ini berterusan, jumlah yang kita keluarkan daripada universiti kita terpaksa landed ke dalam sektor-sektor ini ataupun dalam kumpulan ini, ia sungguh membimbangkan saya supaya apabila kita melihat bagaimana kehadapan dengan kedudukan ekonomi yang tidak menentu, kita akan berdepan dengan masalah agak kronik pada masa akan datang. Jumlah pekerja yang kita ada hari ini, semi skill dan juga low skill, berjumlah 11.4 juta berbanding pekerja berkemahiran tinggi 4.4 juta pekerja. Terima kasih Yang Berhormat Teti Wangsa. Berdasarkan data-data yang dijelaskan oleh Yang Berhormat tadi, bersetujukah Yang Berhormat bahawa sekiranya tidak ada tindakan yang menyeluruh dan berkesan diambil oleh kerajaan pada tahun 2020 dan 2021, maka kesan kepada ekonomi akan menjadi lebih teruk? Segala tindakan yang telah diambil pada waktu itu membolehkan ekonomi tidak merudum begitu teruk dan pemulihannya lebih cepat, dan ini kita dapat lihat seperti mana yang Berhormat sebut tadi, bahawa pertumbuhan 2022 adalah sebanyak 8.7%, dan kita sedar ini ada base effect. Namun tanpa intervensi daripada kerajaan pada waktu itu, tentunya ianya akan jatuh lebih teruk. Yang kedua Yang Berhormat, apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi berkaitan dengan unemployment, dengan izin, dalam kalangan graduan, saya amat bersetuju. Ini merupakan antara perkara yang dihadapi, ini adalah structural issue yang dihadapi oleh negara, dan apa yang paling penting adalah untuk kerajaan pada hari ini mengambil ruang yang ada dalam konteks pemulihan ekonomi ini untuk mengurangkan pengambilan pekerja asing dan meneruskan peningkatan otomasi dalam industri bagi membolehkan anak-anak muda kita yang graduate daripada universiti ini mendapat pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan yang dibangkitkan atau pertanyaan yang dibangkitkan oleh Putrajaya itu dimasukkan dalam ucapan saya. Saya juga ingin mengambil perhatian Dewan Yang Mulia ini, iaitu kalau kita tengok dari segi kadar pengangguran yang berlaku selepas pandemik COVID ini, kita mempunyai, sebelum COVID melanda negara kita, kita mempunyai jumlah penganggur 504,000, iaitu lebih kurang dalam 3.3%. At the peak kita berdepan dengan COVID ini, kita mempunyai penganggur 733,000, iaitu 4.6% daripada jumlah mereka yang boleh bekerja tapi menganggur. Setakat 2022, kadar pengangguran ini masih tinggi. Walaupun dari segi persentage dia 3.6% kalau dibandingkan 2018 3.3%, tetapi angka yang masih menganggur ini sungguh besar, iaitu hampir 600,000. Jadi kalau kita tengok daripada 600,000 ini, dia represent 3.6%. Tetapi kalau kita tengok dari segi jumlah belia yang menganggur, yang berumur 25 tahun ke bawah, dia telah mencecah pada tahun 2022 331,000, iaitu 11.8%. Jika dibandingkan dengan 3.6%. Jadi kalau kita tengok jumlah pengangguran ini, nampak figure kecil. Kalau dulu 2018 3.3%, sekarang 2022 3.6%. Tetapi kalau kita tengok jumlah
Belia-belia yang menganggur 25 tahun ke bawah yang dah tidak lagi belajar, yang 25 tahun selalunya kalau degree pun dah habis, diploma pun dah habis, some of them master pun dah habis, tapi dia mencecah hampir 11.8%. Jadi inilah yang saya katakan tadi bahawa adalah sangat penting sebuah kerajaan dan kita semua dalam dewan ini melihat bagaimana kita mengemudi ekonomi ini supaya generasi akan datang tidak akan terus terkesan. Dari segi statistik yang sebut tadi ini sungguh membimbangkan saya untuk melihat Malaysia ke hadapan. Yes, Aitam. Terima kasih Yang Berhormat Titi Wangsa. Satu ucapan mukadimah yang cukup baik sebagai bekas Menteri Kewangan dan juga tokoh korporat yang berjaya. Saya agak tertarik dengan beberapa kenyataan yang telah dibuat. Pertama iaitu pengucupan yang berlaku di Korea Selatan dan juga di Jepun. Ini satu hakikat. Satu lagi aspek, saya nak minta pandangan Yang Berhormat. Perang perdagangan antara Amerika dengan China. Yang ini memberi kesan yang agak besar kerana kita sejak tahun 2009 menjadi rakan trade partner yang paling penting bagi China, merupakan negara yang paling penting. Apakah kesan yang telah dapat kita lihat dan apakah peluang yang ada melihat kedua-dua gajah ini bergaduh? Apakah sektor yang boleh dibawa ke sini kerana melihat advantage yang ada pada negara ini? Saya yakin Yang Berhormat sebagai seorang veteran otai yang cukup pengalaman, dan saya memang suka sangat tadi Yang Berhormat sebut pasal FDI. Banding dengan Indonesia, banding dengan Singapura, mereka agak berjaya. Apa sebab? Apakah niche area yang mereka tonjolkan yang mana Malaysia masih lagi belum? Kedua, soal pengangguran tadi saya nak minta pandangan Yang Berhormat. Memang betul, kita lihat belia menganggur cukup ramai. Tapi apakah ini juga berkisarkan kepada perancangan yang dibuat oleh agensi kita selama ini? Kerana kita lihat mismatch yang berlaku ini, apakah kita memikirkan cost of repair selepas seorang tu telah mendapat satu kerjaan? Ini dua perkara. Pertama, mismatch dari segi khusus dan melihat pasaran. Adakah itu yang dituntut? Kedua ialah betul, TVET. Kita rasa latihan kita tak cukup. Betul apa yang dikatakan tadi, kita nak buat otomasi. Tapi selepas pulih daripada COVID, belum pulih lagi, apakah tindakan atau dari dasar yang Kementerian Kewangan boleh bantu untuk memulihkan sektor ini supaya mereka seiring dengan negara-negara jiran? Itu pandangan, minta pandangan Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Aitam. Ya, Titi Wangsa. Nanti ajak. Boleh bahan baru jelas sikit? Nanti Aitam. Saya setuju. Boleh sedikit. Konflik di antara Amerika dengan China ini adalah merupakan satu kegusaran juga kepada kita. Kerana kalau kita tengok China, dia merupakan rakan dagang di antara kita dengan China ni. Total trade kita hampir 17.1% out of 2.8 trillion kita berdagang dengan seluruh dunia. Surat itu 17.1% daripada 28 trilion ini merupakan satu kesan yang sangat impact sangat besar. Begitu juga dengan US. US kita punya merupakan rakan dagangan kita dengan US ialah 9.1%. Dia juga merupakan satu nisbah yang sangat besar, persentis yang sangat besar. Jadi apa-apa berlaku di antara kedua-dua negara ini, dia secara tak langsung juga akan memberi kesan kepada kita. Jadi yang saya nak sambung ini ialah hasil kesan daripada ekonomi ini. Yang berlaku hari ini ialah gaji dan pendapatan isi rumah. Bila kerja susah nak dapat, underemployment, kerja informal sector yang menganggur, sudah tentu dia memberi kesan kepada gaji dan pendapatan isi rumah. Saya bagi contoh, kalau kita tengok dari segi median salary ataupun salary purata bulanan negara kita, pada tahun 2018 gaji bulanan purata median salary RM2,306, lebih kurang dari RM2,300 gaji median salary. Apa yang berlaku pada tahun 2021? Gaji median ini telah jatuh kepada RM2,250, iaitu kejatuhan 2.4%. Gaji tak meningkat, gaji jatuh 2.4% median salary, dan ditambah pula inflation yang berlaku dalam 2019, 20, dan 2021 ini
sebanyak 6.3%. Kalau kita ambil inflation cumulatively 6.3% dan pendapatan median jatuh 2.4%, bermakna kita sudah jatuh purchasing power rakyat kita yang berpendapatan on median salary ni 8.7%. Ini juga konsisten dengan statistik yang saya baca tadi dari segi underemployment. Kerana dia telah jatuh, kemudian tidak berkembang, kemudian inflation pula kita kena berdepan selama 3 tahun 6.3%. Saya tak boleh bayang kalau inflation 6.3% ni tanpa subsidi yang begitu banyak diberi. Saya ingat 6.3% ni boleh jadi mungkin 10 atau 12%. Tetapi subsidi ni tak sustainable. Kita kalau tak ada duit nak continue bagi subsidi pun juga masalah. So jadi purchasing power juga akan terjejas. Inilah gambaran yang saya dapat gambarkan hasil daripada kekangan ataupun ekonomi yang kita berdepan hari ini. Dan di samping itu juga statistik yang saya nak share kepada Dewan ini ialah terdapat 20% daripada isi rumah M40 yang telah jatuh kepada B40, iaitu hampir lebih kurang dalam 640,000 isi rumah sebelum COVID ini 17, 18, 19. Hari ini mereka tu duduk dalam M40, tapi lepas ekonomi atau lepas pandemik melanda negara kita 2020, 2021 dan 2022 ini kesan dia masih terjejas. Akhirnya ada golongan isi rumah seramai 640,000 sudah jatuh kepada B40. Titi Wangsa. Sedikit, bayang baru. Nanti sekejap, last. Nanti, masuk ni. Begitu juga dari segi kadar kemiskinan. Kadar kemiskinan juga telah meningkat daripada 5.6% kepada 84%, iaitu penambahan sebanyak 235,000 daripada 405,000 isi rumah telah meningkat kepada 640,000 dan penambahan sebanyak 235,000. Jadi secara tak langsung kesan ekonomi ini bukan sahaja menyebabkan pengangguran, underemployment, gaji dah jatuh, inflation bertambah, dan dia juga menyebabkan M40 jatuh kepada B40. Kemudian kita tengok dari segi kadar kemiskinan juga meningkat daripada 56% kepada 80%. Terima kasih. Terima kasih Titi Wangsa. Saya sangat setuju dengan apa yang dihujah oleh Titi Wangsa. Isu the crux of the problem sebenarnya adalah jenis pekerjaan. Apakah jenis pekerjaan rakyat Malaysia buat? Dulu Malaysia kita bekerja-kerja untuk nak jadi negara maju. Jadi fokus negara adalah dari segi bidang sains, teknologi, IT dan Islamic finance dan sebagainya yang high value jobs. Tetapi kebelakangan ini fokus kita telah lari kepada services job. Services job tu contohnya dia bukan services job, contohnya Grab, gig economy, restoran, retail dan sebagainya. Jenis-jenis pekerjaan ini mereka ni tidak dia ada bottleneck dia tidak, kerana service job ini dia kurang tambah nilai ya. And kita tahu bahawa the world in future, the jobs of future adalah bidang sains dan teknologi, dan saya rasa ada keperluan ya untuk kita gemblengkan semula ya supaya kita fokus kembali kepada the jobs of the future, iaitu teknologi, sains dan sebagainya. Dulu di Malaysia ni kita target 40% ya, Form 4 student masuk ke jurusan sains. Tetapi sekarang tak pernah kita capai itu. Jadi itu sebab di kawasan Bayan Baru ya, di mana the E&E sector, kilang-kilang high tech, mereka merayu, mereka minta pekerja dalam MSIA ya, Malaysia Semiconductor Industry Association. Dia telah publish mereka perlukan lebih 4,000 engineers. Non-executive engineers, executive bukan non-engineers perlu 2,000 pekerja.
technician perlu 2,500 pekerja. Mereka cari merata tempat tak dapat pekerja. Operator, mereka memerlukan 15,000 pekerja. There are a lot of jobs, dia ada banyak quality jobs. Cuma saya rasa adalah pekerja kita mismatch yang tidak sistem pendidikan di mana Putrajaya pun tahu, mismatch itu student kita tidak fokus kepada sains dan teknologi. I think that is the crux of the problem dan kita perlu gambling supaya kita kembali kepada negara maju. Sikit kalau saya boleh tambah, Titi Wangsa, Kuala Selangor. Ya, menyambung boleh? Minta laluan. Ya, terima kasih. Tuan Ketua. Dengan izin ya, Titi Wangsa. Floor yang berhormat Titi Wangsa terpulang Ya, pada dengan dia. izin Titi Wangsa. Saya mendengar Kalau dibenarkan, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih.